Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala daripada hati yang dalam, dengan berkah rahmat nikmatnya dapatlah saya membacakan sirah kitab Tuan Guru Syari yang bertajuk Rahsia Solat daripada Solat jilid pertama. Selawat dan salam kepada Muhammad Rasulullah Guru sekian alam. Tidak lupa juga terima kasih kita kepada guru-guru terdahulu dan juga guru-guru yang masih bersama kita di dalam pengajaran ilmu hakikat ma'rifah. Dan jangan sekali-kali kita melupakan kedua bapa kita yang telah membawa kita lahir ke dunia ini, ketika ini dan saat ini masih berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab karangannya Tuan Guru Haji Syari, bab atau perkara 50, siapa saksi solat. Siapa saksi solat. Di muka surat 205. Tulisannya, di dalam kita mengerjakan solat, sudah pasti ada yang menjadi selaku menyaksikan solat kita ataupun yang menjadi saksi. Ada yang selaku bersaksi ataupun memberi kesaksian atau membuat pengakuan, dan ada yang menjadi selaku menerima saksi ataupun bersaksikan siapa. Solat dikatakan pelakon menyembah Allah. Dalam perkara sembah menyembah, sudah pasti ada yang menjadi saksi ataupun menjadi pemerhati solat kita. Yang menjadi saksi atau menjadi pemerhati solat kita. Ada yang menjadi selaku penyaksi ataupun menerima saksi solat kita. Dan ada yang menjadi selaku pemberi saksi solat. Dengan kata lain, ada yang memberi, ada yang menerima, dan ada yang selaku saksi atau pemerhati. Sesungguhnya yang mengerja dan yang menjalankan pergerakan solat itu adalah roh. Maka dialah yang bersaksi, dialah yang melapaskan dan dialah selaku saksi. Saksi utama solat kita itu adalah roh, ataupun rohlah yang menjadi saksi utama solat kita. Di dalam solat, hendaklah kita menghadirkan dan mengadakan saksi. Setelah kita tahu siapa saksi kita dalam solat, barulah solat kita itu diterima pakai. Jika kita mengerjakan solat dengan tidak tahu saksi, umpama solatnya budak kecil, seumpama solatnya kanak-kanak yang belum akal balik. Sebelum kita mengerjakan solat, hendaklah kita menghadirkan saksi. Saksi, benar-benar saksi di dalam solat kita adalah diri kita sendiri. Adapun diri sebenar-benar diri itu adalah roh. Saksi sebenar-benar saksi di dalam solat kita adalah diri kita sendiri. Adapun diri sebenar-benar diri itu adalah roh. Rohlah diri sebenar-benar diri kita, dan rohlah yang sebenar-benar saksi kita dalam bersolat. Roh kitalah yang sebenar-benar saksi untuk menyatakan Allah di dalam solat. Anggota jasad ataupun termasuk akal tidak sesekali boleh menyatakan Allah, melainkan roh lah yang boleh mengenal dan yang boleh menyatakan Allah, kerana roh pernah bertemu dan berjumpa Allah sebelumnya, iaitu di alam alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, atau tanya Allah, apakah kau mengenal aku? Jawab roh, bahkan engkaulah Tuhan aku. Fahamlah kita pada hari ini bahawa hanya roh sahaja yang dapat menyatakan Allah. Rohlah sebenar-benar saksi solat kita. Setelah wajah Allah itu benar-benar hadir dalam lubuk hati kita masa solat, barulah apa yang kita saksikan itu suatu kesaksian yang benar dan diterima Allah Ta'ala. Suatu perbuatan yang ada nilai, ada makna, dan suatu perbuatan yang ada saksi. Apalah erti
solat jika tidak ada saksi? Apakah gunanya solat jika Allah tidak dapat kita hadirkan ke dalam hati? Allah akan hadir ke dalam hati kita masa kita bersolat jika kita tahu siapa saksi, siapa diri sebenar diri. Okey, itulah tulisannya Tuan Guru Syahri. Jadi dapatlah kita mengutip sedikit fahamannya yang dikatakan atau bab siapa saksi dalam solat. Yang dimaksudkan saksi dalam solat ini adalah setiap perbuatan solat mesti dilakukan oleh diri yang benar-benar mengenal Allah. Kerana setiap solat adalah yang dikatakan menyembah Allah. Jadi di sini setelah kita tahu solat itu adalah ataupun dibahasakan ataupun dikiaskan dalam menyembah Allah, jadi hendaklah kita tahu bahawa solat yang menyembah Allah itu tidak mungkin dilakukan oleh akal pemikiran kita atau perbuatan jasad kita. Kerana kita ketahui Allah itu adalah gaib. Jadi yang gaib sahaja yang boleh menyaksikan atau yang menyatakan atau yang mengetahui yang dikatakan saksi di dalam solat yang kita hendak menyembah Allah. Jadi di sini tahulah bahawa, fahamlah kita bahawa yang dikatakan diri kita, sebenarnya diri kita adalah roh. Dan roh inilah yang dapat menyaksikan Allah kerana di dalam ilmu Islam yang telah kita dengar dan kita pelajari bahawa pernah berlaku dialog di antara Allah dan roh yang berbunyi Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tanya Allah, apakah kau mengenal aku? Jawab roh, bahkan engkaulah Tuhan aku. Jadi di sini ketahuilah kita bahawa roh sahaja yang boleh mengenal Allah kerana roh telah berjumpa dengan Allah di alam yang dikatakan alam batin. Jadi untuk mengadakan solat, bahawa rohlah yang sebenar-benar menjadi saksi atau rohlah yang sebenar-benar bersolat yang dikatakan untuk menyembah Allah. Jadi situlah sikit fahamannya yang dapat kita kutip dan saya sudahi dengan wilayah taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah rahmat dan nikmatnya masih lagi kita dapat bersama di dalam membaca sirah ataupun kitab judul Rasul Solat dan Solat karangan Tuan Guru Haji Syahri jilid 1. Salawat dan salam kepada Muhammad Rasulullah guru sekian alam. Tidak lupa juga kita berterima kasih kepada guru-guru terdahulu dan juga guru-guru yang masih bersama kita dalam menerokai ilmu hakikat ma'rifah. Dan jangan sekali kita melupakan jasa baik kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bab 51 atau perkara 51 yang berbunyi siapa yang menyaksikan solat. Bab 51, muka surat 208 yang berbunyi siapa yang menyaksikan solat. Tulisannya setiap yang bersolat kita harus tahu siapa yang menyaksikan solat kita. Bukan sahaja dalam musyahadah sahaja yang ada saksi menyaksikan. Sebaliknya solat juga harus ada saksi dan harus ada yang menyaksikan. Siapakah yang menyaksikan solat kita ketika kita bersolat? Yang menyaksikan atau yang memperhatikan solat kita adalah anggota kita sendiri. Di sini anggota tubuh badan kita lah yang menyaksikan solat kita. Bukan sahaja malaikat yang menyaksikan solat kita, benar-benar yang menyaksikan pekerjaan solat kita itu adalah tubuh badan jasad kita sendiri.
Sebelum kita bersolat, kita kehendaki menghadirkan dan menzahirkan wajah Allah. Yang menyaksikan kehadiran Allah itu, yang menyaksikan kehadiran Allah di dalam solat itu adalah tubuh badan jasad kita. Tubuh badan kita tidak layak untuk menjadi saksi dan tidak layak untuk bersaksi kerana tubuh badan kita tidak lebih hanya sekadar bertindak selaku alat yang selaku patung yang disegerakan. Contoh pertama, suatu penjaraan kes pembunuhan di mahkamah. Suatu penjaraan di mahkamah mesti ada hakim ataupun disaksikan yang menentukan sama ada disabitkan kesalahan atau bebas. Inilah yang dikiaskan kepada Allah. Kedua, dalam satu penjaraan mahkamah mesti ada saksi utama ataupun pelaku. Mesti ada orang yang bertanggungjawab melakukan pembunuhan. Inilah yang dikiaskan kepada roh. Tiga, dalam suatu penjaraan mahkamah mesti ada yang menyaksikan ataupun yang menyaksikan kejadian yang berlaku, mesti ada orang lain yang nampak akan kejadian yang berlaku. Inilah yang dikasihkan kepada jasad tubuh badan kita. Di dalam kita mengerjakan solat, kita harus tahu siapa yang bersolat, siapa yang hendak dinyatakan ataupun siapa yang hendak disembah dan siapa yang menyaksikan solat kita. Yang hendak kita sembah dan yang hendak kita nyatakan dalam solat itu adalah Allah Ta'ala. Dan sebenar-benar menyembah Allah di dalam solat dan di luar solat itu adalah roh kita. Yang menjadi saksi kita bersolat adalah tubuh badan jasad kita. Yang sebenar-benar bersolat itu bukan tubuh, bukan jasad dan bukan badan kita. Jasad, tubuh atau badan kita adalah sekadar menjadi saksi. Tubuh badan kita tidak bergerak. Tubuh badan kita tidak boleh bergerak untuk berdiri kalau tidak digerakkan oleh roh. Roh kita lah yang menyebabkan kaki kita boleh berdiri dan tubuh kita boleh bergerak untuk bersolat. Tubuh atau jasad kita adalah seumpama anggota tentera yang hanya gerak mengikut perintah panglima ataupun komandan. Anggota tubuh badan kita tak sekali boleh bergerak untuk solat melainkan dipanggil, diajak, ditonton dan dibawa oleh roh kita. Rohlah diri yang sebenar-benar diri dan sebenar-benar menyembah Allah. Jika solat tidak disaksikan oleh Allah dan jika tidak dapat menghadirkan Allah di dalam solat, siapa lagi yang hendak kita sembah? Tidak sah sesebuah kesaksian atau perjanjian bila tidak disaksikan Allah yang menyaksikan kita bersolat. Kita tidak boleh menjadi hakim sendiri, menjadi saksi sendiri dan tidak boleh menyaksikan sendiri. Dalam solat harus ada tiga perkara. Pertama, saksi, disaksikan oleh dan yang menyaksikan solat kita. Solat yang sah dan solat yang diterima Allah itu adalah solat yang tidak ada perantaraan dengan tiga perkara di atas. Kita tidak boleh bersolat dengan berantara makhluk lain selain Allah. Kita tidak boleh bersolat dengan antara makhluk untuk menyampaikan solat kita kepada Allah. Untuk sampai solat kita kepada Allah, kita tidak boleh berantara guru. Kita tidak boleh berantarakan guru, berantarakan malaikat, berantarakan makrifat, berantarakan jin, berantarakan ulama, dan untuk sampai solat kita kepada Allah tidak boleh sekalipun berantarkan ibu bapa kita sendiri. Untuk sampai solat kita kepada Allah, kita tidak boleh berantarakan guru, berantarakan malaikat, berantarakan makrifat, berantarakan jin, berantarakan ulama dan untuk sampai solat kita kepada Allah tidak boleh sekali-kali pun berantarakan ibu bapa kita sendiri. Bersolat hendaklah terus kepada Allah tanpa berantarakan makhluk untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Solat adalah di antara kita dengan Allah. Dengan kata lain, solat kita itu adalah antara roh dengan Allah. Itulah makanya sebelum bersolat adalah terlebih dahulu kita mengenal pencipta atau mengenal Allah Ta'ala. Seandainya kita tidak mengenal Allah, bagaimana untuk menghadirkan Allah ke dalam solat? Seandainya kita tidak mengenal diri, mengenal roh, bagaimana untuk menghadirkan roh di dalam solat? Sebagai orang Islam sejati, jangan kita ambil mudah dan yang kita pandang ringan tentang perkara solat, kerana solatlah tiang aras, tunjang dan tunggak kita selaku Islam. Solat adalah payung kepada segala ibadah. Apabila kita tiga perkara tidak dapat kita hadirkan di dalam solat ketika sembahyang, apalah artinya ibadah sembahyang kita? Cuba ajukan pertanyaan ini kepada diri kita sendiri. Bagaimanakah caranya untuk menentukan Allah ataupun wajah Allah agar hadir dalam solat kita? Jika Allah
jika Allah tidak kita kenal dan jika roh ataupun diri tidak kita kenal, mana mungkin dapat menghadirkan Allah di dalam solat. Apa artinya? Apalah gunanya? Dan apalah nilainya sebuah solat tanpa kehadiran Allah dan roh? Kerana kita tidak mengenal Allah, kita tidak akan tahu bersolat itu untuk sembah siapa, dan kalau kita tidak mengenal diri, mengenal roh, pasti kita tidak tahu siapa sebenar-benar bersolat. Yang kita tahu kebanyakannya bahawa anggota tubuhlah yang bersolat, sedangkan tubuh badan jasad kita hanyalah sekadar mengikut yang tidak tahu apa-apa. Jasad tidak lebih, hanya sekadar patung yang tidak boleh bergerak kalau tidak digerakkan oleh roh. Sayangnya pada hari ini, kebanyakan ingin bahawa anggota tubuhlah Kebanyakannya ingat bahawa anggota tubuhlah yang bersolat. Begitulah tulisannya Tuan Guru Haji Syahri dalam kitab bab 51 yang berjudul Siapa yang menyaksikan solat, di muka surat 208. Di sini fahamlah kita bahawa yang dikatakan saksi itu adalah tubuh badan kita sendiri. Macam mana kita katakan saksi itulah tubuh badan kita sendiri? Kerana tubuh badan kita lah yang bergerak setelah digerakkan oleh roh. Kerana roh lah yang sahaja yang boleh menyampaikannya kepada Allah. Jadi